Tarad juga bermaksud kedua-dua pihak bersetuju dengan perkhidmatan atau produk yang sedang dijual beli. Jadi jika anda mengetahui sesuatu tentang apa yang anda jual atau sesuatu mengenai perkhidmatan yang anda berikan, jika anda tahu tentang cetakan-cetakan halus yang berada dalam sesebuah kontrak dan pelanggan anda atau majikan anda tidak sedar, oleh itu mereka perlu menyedarinya dan tahu cerita. Mereka perlu tahu. Kerana jika mereka tidak tahu tentangnya, anda macam menipu wang daripada mereka. Maka ini tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh, sebilangan besar mobile phone kita ada kontrak kan? Betul tak? Ada cetakan-cetakan halus ini, borang ini. Ini adalah tijaratan bil batil. Kerana anda mendapat semua yuran ini. Dan macam-macam kena bayar. Fee lah, fee itulah, fee inilah atau apa saja. Dan anda tidak tahu untuk apa semua bayaran tambahan ini kan? Dan anda tidak pernah bersetuju dengan semua ini sebenarnya. Tetapi ia semua kena ditanda tangan. Dan borang-borang yang mereka ada, tebal lah pula mempunyai cetakan halus 40 halaman, 40 muka surat yang mesti anda tanda tangan pada akhirnya. Dan mereka tahu anda tidak akan membacanya semua jika anda seorang manusia yang normal. Jadi itulah cara mereka dapat lari dengan jenis-jenis perjanjian palsu ini. Faham? Kita ni umat Islam, ketika kita berniaga atau perjanjian profesional atau pekerjaan pun, kita tidak boleh menggunakan wang berdasarkan kepalsuan. Kita tidak boleh makan duit orang. Dan ini bukan hanya mengenai pekerja dengan majikan. Ia juga berkenaan dengan hubungan antara majikan dengan pekerja juga. Dan saya akan akhiri dengan perbincangan ini. Majikan membuatkan keputusan untuk membayar sejumlah wang gaji tertentu. Apabila anda tahu pekerja anda bekerja lebih keras dan mereka melakukan kerja dengan lebih banyak dan hasilnya anda tidak membayarnya dengan yang sepatutnya. Atau anda membayar dengan lebih pada pekerja yang satu ni daripada anda membayar pekerja-pekerja yang lain. Untuk kerja yang sama mereka semua lakukan. Kerana anda memberi layanan istimewa atau pilih kasih pada seorang pekerja ni. Ini juga kepalsuan. Ini tidak betul. Anda tidak boleh melakukan itu. Ini adalah standard yang tidak beretika bahawa anda membayar sejumlah wang yang sama atau anda membayar lebih pada orang lain walaupun mereka melakukan kerja yang sama. Ini sebenarnya anda sedang makan duit mereka kerana ia bukan lagi duit kamu. Orang yang anda bayar dengan gaji rendah, anda baru makan wang mereka. Faham? Dan satu-satunya cara untuk lepas dalam semua senario-senario ini bahawa mereka berdua antaradin minkum. Dan akhirnya jika mereka berdua bersetuju dan mereka berdua gembira dengannya. Itulah perkara luar biasa dalam ayat ini. Anda tidak hanya bersetuju dengan customer anda kerana anda boleh membuat mereka bersetuju walaupun mereka tidak gembira kan? Anda tahu kan macam mana jurujual kereta kadang-kadang membuatkan anda bersetuju walaupun anda tidak puas hati, tak gembira pun. Dan anda tanda tangan juga perkara itu dan anda menyesal kemudian. Sebenarnya anda mesti gembira. Kedua-dua belah pihak mesti gembira dan berpuas hati dengan perjanjian itu. Antaradin minkum, itulah keindahan ayat ini. Dan sekiranya kedua-dua pihak tidak berpuas hati, maka ini bukan perjanjian yang adil. Dan setelah perjanjian adil dilaksanakan, yang adil ya, anda tidak mempunyai hak untuk mengadu kerana anda adalah orang yang secara sedar dan jelas bersetuju dengan perjanjian seperti ini. Dan semua ini, jika kita mematuhi prinsip ini, etika ini, wallahi amalan perniagaan, dan organisasi kita dan syarikat yang kami jalankan dan kita sebagai pekerja kita akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita bersikap adil dalam urusan perniagaan kita dan melaksanakan etika yang indah yang ada di ayat surah An-Nisa yang indah ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.